Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi man nasarahu wa tabi'ahu wa alahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita sambung pengajian daripada kitab Sirah Nabawiyah karangan Safiyur Rahman Mubarakfuri rahimahullahu taala. Mudah-mudahan dengan pengumpulan kita akan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Nabi, sirah Nabi, dan lebih mendekatkan diri dengan perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih menambahkan kecintaan kita dan kerinduan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur pada Allah Taala di kesempatan ini, dan juga kita sambung pada tajuk peperangan Yahudi Bani Nadir. Ini perkampungan Yahudi. Di Madinah ada beberapa perkampungan Yahudi, Bani Nadir, Bani Qainaqah, Bani apa lagi, Quraidah, dan banyak lagi perkampungan yang lain, antaranya juga Yahudi Khaybar. Itu yang paling besar, kampung paling besar, orang paling ramai. Jadi Khaybar, nanti kita akan sampailah peperangan Khaybar. Itu adalah perkampungan Yahudi yang terakhir diusir daripada Madinah. Ini Bani Nadir, yang mana ketua kabilah Bani Nadir namanya Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab, yang mana setelah peristiwa ni, anak anda kepada Huyai bin Akhtab ditangkap menjadi tawanan perang dan hamba kepada Nabi SAW. Anak perempuannya nama Safiyah, dan akhirnya Nabi merdekakan dia dan Nabi kahwin dengan Safiyah binti Huyai. Huyai bin Akhtab bapa dia, pemimpin Yahudi Bani Nadir ni. Okey, kita tengok apa kisahnya. Sebelum ini kita telah menyebut tentang bahawa orang Yahudi sangat membenci Islam dan penganutnya. Memang dalam Al-Quran Allah sendiri sebut, la tajidanna asyaddan nasi adawah, kamu pasti akan jumpa dengan manusia yang paling benci, paling bermusuh dengan Islam adalah Yahudi. Kan? Yahudi. Walaupun Islam tu katalah ikut agama Yahudi, taklah Islam sangat pun, nama aja Islam, pun dia tetap benci. Tetap benci selagi ada kesan Islam pada kawan tu. Kan? Tetap dia membencinya sampai bila-bila. Dan takkan dia bagi muka, orang kata, kepada orang Islam ni. Orang lain dia boleh tolak ansur, tapi dengan Islam ni dia takkan bagi muka. Mungkin dia lakon-lakon je lah. Itu memang dah diakui dalam Al-Quran. Okey. Mana tadi? Membenci orang Islam dan penganutnya, akan tetapi mereka tidak mahir berperang dan bergaduh. Orang Yahudi Bani Nadir ni tak ada pakar-pakar perang pun, bukan ada pahlawan-pahlawan pun. Sebab tu dia buat perjanjian belakang tabir, rahsia, dengan beberapa kelompok orang munafik yang boleh tolong dia orang kalau dia orang susah, yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini ketua munafik Yahudi ni, ada perjanjian dengan dia, bagi rasuah sikit. Dia ni, Abdullah bin Ubay bin Salul ni, rupa Islam tapi munafik. Sepatutnya dia tak boleh buat perjanjian dengan Yahudi belakang Nabi, tapi dia dah buat benda tu, khianat lah. Dia jadi pengkhianat orang Islam, dan memang dia ketua kepada munafik. Dia ada perjanjian rahsia dengan Yahudi Bani Nadir. Maksudnya kalau Yahudi Bani Nadir diganggu, dia orang akan bantu tolong. Kalau dia buat salah pada Nabi Muhammad pun, puak munafik ni akan tolong Yahudi, tak tolong Muhammad. Jihad mereka ialah dengan dendam, kesumat dan permusuhan. Ini sifat dendam, sifat menimbulkan permusuhan ni sifat yang sangat bahaya dan bukan datang daripada Islam. Kalau nak selamat Islam kita, kalau nak selamat iman kita, mesti bersih hati daripada benda ni. Dendam, kesumat, iri hati. Yang 30-40 tahun lampau pun duk ingat lagi. Aku ingat lagi muka ni 40 tahun dulu kan. Ini bukan amalan Islam, bukan akhlak Islam ni. Dan kadang-kadang bila kita boleh balas dendam,
Pam, kena kat dia, tak balas pun tapi kenakanlah kemalangan kat dia. Kita dah berdendam dengan dia 40 tahun dulu tu. Pam, kena kemalangan, banjir rumah dia, padan muka, kan, puas hati aku, hancur, biar hancur rumah dia. Sebenarnya kalau gitu bukan puas hati kita, yang puas syaitan. Aku menang. Yang puas nafsu jahat engkau. Yang menambah bukan nambah untung engkau, gembira engkau, tapi menambah azab engkau, menambah dosa engkau. Tak ada faedah pun, kan? Dosa bertambah lagi pula dengan iri hati. Ini sifat-sifat yang ada pada Yahudi yang memang penuh dengan kejahatan. Dan begitu juga munafik yang seangkatan yang bantu mereka. Mereka memilih berbagai helah untuk menyakiti orang Islam tanpa perlu berperang. Dia cari jalan. Dia guna munafik lah. Seorang munafik pergi ganggu, guna orang Mekah pergi ganggu, dia duduk dalam ya, kontrol dari dalam. Tak nampak terang-terang dia bermusuh dengan Islam, tapi dia guna, dia proxy. Orang tahu proxy ke? Betul ya? Dia kontrol dia. Engkau nah duit, nah ni, engkau pergi bunuh orang Islam tu, bunuh ni. Sedangkan pada masa yang sama mereka mempunyai perjanjian dengan orang Islam. Dia orang Madinah. Orang Madinah tak kira Islam tak Islam, dikira di bawah satu negara. Dia ada satu perjanjian namanya Piagam Madinah. Piagam Madinah. Antara perjanjian, kalau orang Madinah diserang oleh musuh luar, mesti tolong, mesti mempertahankan Madinah. Tak kira kena pada Islam ataupun Yahudi. Kalau orang luar serang Yahudi pun, orang Islam dalam Madinah kena pertahankan, walaupun dia Yahudi, sebab satu negara. Kena pertahankan negara Madinah, kan? Itu adalah perjanjian tu. Banyak lagi lah antara ciri-ciri ataupun perjanjian tersebut. Selepas berlakunya perangan Bani Qainuqa pun Yahudi juga. Ini pengkhianat ketika perang Badar. Waktu perang Badar, sepatutnya Badar ni perang dengan orang Mekah, orang Quraisy, kufar, kafir. Jadi patut orang Yahudi kena bersama Rasulullah, lawan dengan orang Mekah ni. Tapi Bani Qainuqa, dia bagi senjata kepada orang Mekah ni, bagi senjata, bagi bantuan, bagi maklumat. Dia tak tolong Nabi, tak tolong saja tak apa, tapi dia tolong pihak musuh. Akhirnya Nabi dapat hidu pertolongan dia orang. Nabi halau dia orang keluar daripada Madinah. Satu kampung Bani Qainuqa halau. Bani Nadir pun akan jadi itu juga. Kalau khianat, selagi tak khianat boleh duduk diam, aman. Kalau berlaku khianat, akan diambil tindakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas berlakunya perang Bani Qainuqa dan pembunuhan Ka'ab bin Ashraf, mereka mula bimbang keselamatan. Ka'ab bin Ashraf ni Yahudi. Ini kepala lagi besar lah, kira paling big bossnya, perancang Yahudi utama. Ka'ab bin Ashraf telah dibunuh. Apa nama pembunuh sahabat Nabi SAW, lupa dah. Yang Nabi gembira kerana dia bunuh Ka'ab bin Ashraf, Nabi hadiahkan tongkat kat dia. Dia ambil tongkat jalan. Orang tanya dia, buat apa Nabi bagi kat kau tongkat? Engkau kan guna tongkat pun. Tak tahu sebab apa Nabi bagi, aku pun tak tahu. Pergi tanya, sebab apa Nabi bagi? Dia balik tanya Rasulullah, kenapa engkau bagi tongkat? Baru Nabi kata, tongkat ni tanda persaudaraan kita, kau simpanlah sampai kiamat. Maka dia wasiat, kalau aku mati nanti, tolong kapankan aku kali dengan tongkat Nabi. Masuk lagi kapan kali. Sahabat-sahabat Nabi buat macam tu. Maksudnya dia meninggal, dikafankan dia dengan tongkatnya, tongkat Nabi hadiah tu. Supaya dia kata, seolah tongkat ni aku nak bawa depan Nabi, supaya Nabi dapat syafaat kat aku. Ni bukti aku dulu dapat tongkat engkau ya Rasulullah. Takkan ya Allah, Allah kau nak sisa pada aku. Seolah macam tu. Ini ambil barakah, ambil keberkatan daripada Rasulullah SAW, daripada orang-orang saleh. Puak-puak Wahabi tak setuju lah. Allah je yang bagi berkat. Iyalah, tongkat tu pun Allah yang bagi berkat melalui Rasulullah. Okey, dan pembunuhan Ka'ab bin Ashraf, mereka mula bimbang. Sebenarnya Yahudi Bani Nadir dah rasa risau dah. Yang ni orang kuat kita yang boleh, Qainuqa pun dah kena halau, Ka'ab bin Ashraf kita punya big boss pun dah kena bunuh. Tak senang duk. Lantaran itu mereka berdiam diri dan memilih untuk senyap bertenang. Sembunyi diri dulu. Maksud bukanlah sembunyi tak keluar mana, tapi tak ada tindakan apa-apa.
Tetapi setelah perang Uhud, mereka mula menonjolkan keberanian, lalu menyatakan permusuhan. Tengok perang Uhud, tentera Islam kalah. Mereka nampak ini Islam dah lemah ni. Jadi dia orang berani sikit, tunjuk macam kuat. Seolah orang Mekah ni kuat lagi ni. Kan? Orang Mekah kuat, bolehlah tolong dia rasalah kuat. Dan pengkhianatan, boleh buat permusuhan dan pengkhianatan secara terbuka pula, berani dah. Dia orang Yahudi macam tu, dia pengecut sebenarnya. Sampai sekarang penakut. Dia berani itu acah-acah orang kata. Sebab dia ada senjata lengkap, berani ya. Kan? Nak berjuang macam orang Islam, sampai bunuh mati diri sendiri tak sanggup. Takut dia. Mereka mula berhubung dengan puak-puak munafik dan musyrikin Mekah, munafik Madinah dan musyrikin Mekah. Secara rahsia mereka main peranan bagi pihak-pihak yang menentang orang Islam. Nabi SAW memilih untuk bersabar, dan dengan perangai mereka dah mula dia kacau, orang Islam tu dia kacau, sehingga berlaku mereka membunuh. Dia kata cara tak sengaja. Bunuh dua orang yang ada perjanjian dengan Nabi SAW. Orang dulu katalah dia walaupun luar Madinah, tapi dia ada perjanjian setia dengan Nabi. Dia bayarlah macam bayar cukai kalau dia bukan Islam. Jadi Nabi akan take care dia orang. Kalau dia orang diganggu, Nabi akan serang juga. Maksudnya akan lawan dengan musuh dia orang ni. Orang lain tak boleh ganggu ni sebab dia ada perjanjian dengan Nabi. Jadi antara dua orang tu, puak Yahudi Bani Nadir bunuh dia orang dua ni. Dia kata tak sengaja. Jadi yang ni timbul punca berlakunya peperangan Bani Nadir ni pada tahun 4 Hijrah. Cantik sikit, pada tahun 4 Hijrah setelah perang Uhud. Perang Uhud pun 4 Hijrah, tapi setelah tu Nabi SAW memilih untuk bersabar. Dia orang duk kacau-kacau dah, tapi tak apa lagi, diam lagi. Tapi rupanya mereka semakin melampau, sehingga terjadi perang, tragedi Raji' yang kita dah baca. Perang Raji' berlaku sebelum 4 Hijrah, sebelum Uhud tak salah saya, sebelum Uhud, tak jauh dengan Uhud. Yang terbunuh, yang Nabi hantar 10 orang sahabatnya. Tujuan Nabi hantar setelah orang kampung Raji' ni nama perigi, kira kampung lah, kampung yang ada perigi Raji', Zatul Raji'. Dia orang datang pada Nabi, minta Nabi hantar pendakwah nak belajar Islam. Nabi hantar 10 orang pendakwah, yang sebahagian kata ketuanya adalah Sayyidina Asim. Ada yang mengatakan ketuanya Marthad bin Abi Marthad. Semua ada dalam 10 orang tu. Pergi, akhirnya mereka dikhianati. Setelah dicocok, diracuni oleh orang Yahudi, mereka kepung dan nak bunuh 10 orang tadi ni. Mula minta, so datang dakwah. Bila dah sampai kampung dia orang, kepung nak bunuh. Ini peristiwa Raji', kita kena faham yang ni. Sebab dia sebut ni, kan? Setelah berlaku peristiwa Raji', akhirnya 8 orang terbunuh, 2 ditawan. Daripada sahabat tadi terbunuh, syahid, 2 ditawan. Tawan pun akhirnya seorang juga dibunuh, dan seorang lagi akan dihukum bunuh setelah balik ke Mekah. Orang Mekah tangkap, dia orang jual ni, jual tawanan kepada orang Mekah. Sebab orang Mekah ni dendam dalam perang Badar. Mai 2 orang tu, seorang kena bunuh dah, seorang lagi nak dibawa bunuh. Maka dia berdoa supaya peristiwa berlaku kat dia orang ni minta sampai pada Rasulullah. Zaman tak ada WhatsApp, tak ada Facebook ni, kan? Macam mana Nabi nak tahu Madinah sana, Raji' ni dekat Mekah, lebih kurang 100 km, tak sampai kot 100 km dengan Mekah, lebih kurang lah. Jadi macam mana Nabi nak tahu beritanya? Tapi dia doa minta, ya Allah tolong sampaikan berita ni pada Nabi. Rupanya Nabi tahu secara live, siaran langsung. Yang perang tadi pun Nabi tahu, yang ni terbunuh, yang ni terbunuh, yang ni kena tawan, yang ni kena tangkap. Demikian. Akhirnya dia ni, si Khubayb dah kena tangkap dan nak dibawa pancung. Nabi cerita pada sahabat di sana tu, live, siaran langsungnya. Sampailah dia minta, pendek ceritanya, akhirnya dia terbunuh, syahid. Tapi sebelumnya dia sembahyang 2 rakaat, dan orang tawar dia, boleh tak engkau tangkap Muhammad datang sini, engkau bebas balik dengan bini kau, balik duduk seronok dengan bini kau, dengan anak engkau, yang penting bawa Muhammad sini. Dia kata, wallahi kalau aku dah 100 nyawa pun aku takkan izinkan Muhammad dicocok walaupun dengan jarum. Takkan, biar aku mati. Itu cintanya para sahabat kepada Nabi SAW. Akhirnya terbunuh. Itu perang Raji'.
10 orang syahid semua. Dan dalam Bi'ru Ma'unah setelah tu pun macam tu juga, Nabi hantar pendakwah 70 orang hufaz Al-Quran, akhirnya dibunuh semua. Daripada Bi'ru Ma'unah ni lah yang terbunuh 2 orang Bani Nadir bunuh tu. Selamat daripada Bi'ru Ma'unah, semua pergi 70 orang. 68 daripadanya terbunuh syahid di sana, dan 2 lari balik, sempat lari balik. Jumpa dengan Yahudi ni, Yahudi bunuh pula 2 orang tu dalam perjalanan nak masuk Madinah. Ini yang Nabi datang ke Bani Nadir tuntut. Ini yang punca berlakunya perang ni, yang menyebabkan mereka semakin berani sehingga akhirnya mereka melancarkan komplot untuk membunuh. Rancang lah, dia orang nampak macam Nabi ni makin lemah, makin lemah, maka dia orang, kita bunuh aja Muhammad ni. Duk bincang dah sama dia orang ni. Pada satu masa Rasulullah SAW bersama sekumpulan sahabat keluar pergi ke tempat mereka, kampung Bani Nadir di Madinah. Saya pernah pergi ke tapak kampung Bani Nadir ni di Madinah. Ada orang bawa, dia ada batu besar lah kawasannya, batu benteng-benteng dah roboh-roboh lah, taklah cantik, tapi dia berpapan di situ. Inilah tapak perkampungan Yahudi Bani Nadir. Batu dia hitam-hitam. Tak ada. Dia macam runtuhan roboh gitulah. Kita pergi tengok gambar je lah. Ambil gambar ni. Jadi Nabi keluar pergi sana, tempat mereka, untuk berunding meminta kerjasama menjelaskan diat pembunuhan ni, yang dia orang bunuh 2 orang tadi ni. Dia minta diat. Apa diat? Diat ni macam kita sebut, bolehlah kita sebut dengan denda, ataupun lebih kurang macam tu lah, tak tepat pun. Iaitu kalaulah berlaku pembunuhan, sama ada kena hukum qisas, bunuh balas orang yang pembunuh tu, atau kena bayar diat. Diat 1 nyawa dia kena bayar. Nabi nak pergi tuntut daripada orang Yahudi Bani Nadir. 2 orang dari Bani Kilab, ini yang terbunuh tu, yang balik daripada Bi'ru Ma'unah tu, dia orang bunuh tengah jalan, yang dibunuh oleh Amru bin Umayyah Ad-Damri. Ini orang Yahudi. Kerjasama itu, tak salah saya, Amru bin Umayyah ni adalah upahan daripada Yahudi tadi ni. Dia orang tak bertindak sendiri, dia upah kan. Kau ni itu adalah satu kemestian yang mesti dilaksanakan oleh mereka berdasarkan kandungan piagam Madinah. Dah ada lah, bila berlaku pembunuhan mesti dia ambil tindakan. Mereka berkata, kami akan tunai. Okey, boleh, datanglah. Dia dah Nabi tuntut. Mulanya Nabi hantar Muhammad bin Maslamah. Kemudian Nabi hantar suruh tuntut diat. Dia kata okey, bawa main Nabi sini. Suruh Nabi datang ke kampung dia orang ni, bincang, dia orang nak bayar. Dia orang tunaikan permintaanmu wahai Abu Qasim, duduklah sini. Nabi datang, dia orang suruh duduk di satu tempat. Atas tu bangunan tembok, dia suruh duduk satu tempat tu. Kenapa? Ada perancangan jahat dia. Itulah tempat dia rancang nak tolak batu daripada atas. Kira mati lah situ. Tu perancangan nak bunuh. Maka Nabi pun duduk di tempat yang dia orang suruh. Itu adab Nabi SAW. Kita kalau tetamu rumah orang, jangan buat macam rumah sendiri. Kita kata duduklah macam rumah sendiri, duduklah rumah sendiri kan. Tu orang kata mujamalah je, berlakon-berlakon je. Kalau buat rumah sendiri marah pula kan. Oi, nak pergi tandas gitu je, nak minum je, nak pegang bunga je. Kita pun marah. Tadi kata macam buat rumah sendiri kan. Tu orang kata mujamalah. Sekadar budi bahasa ajalah. Jadi adab kita. Sebab tu kita ni kurang tertib sikit. Sepatut tuan rumah yang tentukan dia duduk kat mana. Kosen sofa kita kan, menghadap tu, menghadap ni. Ni 2, ni 3, ni 1 contohnya. Kita nak suruh dia duduk kat mana? Tuan rumah kena duduk je, duduk sini je. Ajar duduk sini je. Kan? Kecuali dia tentukan duduk kat sini, maka dia tak boleh ubah. Tak boleh, dia kecuali minta izin dari tuan rumah. Macam tu. Jadi Nabi datang, Nabi pun duduk situ. Kan? Mereka sambil
nak kata, mana perjanjian dia orang nak bagi ni. Abu Bakar, Umar, Ali dan sekumpulan sahabat yang ikut pun duduk dekat-dekat dengan Nabi SAW. Di saat itu orang Yahudi sedang hasut antara sama mereka. Syaitan datang memperdaya mereka sehingga menjerumuskan mereka ke dalam kecelakaan yang telah ditetapkan ke atas mereka. Dia duduk bincang ni, lama dah bincang nak bunuh Nabi, tapi tak belakang dinding puak-puak Yahudi ni kata, macam mana ni? Oh, inilah peluang besar. Waktu ni lah kita hempap batu je bagi mati lenyek kat sini. Kononnya macam kemalangan, bukan perancangan nak bunuh. Buatnya tu dia orang duk bincang jauh belakang. Ada dua pendapat. Sebahagian mengatakan Nabi Jibril datang bagi tahu dia orang rancang nak bunuh. Jibril suruh bangun cepat daripada sini. Dia orang dah naik tangga dah, nak tolak batu yang tembok atas tu, bagi macam pecah daripada bata dia tu, patah jatuh. Rancang macam tu. Jibril suruh bangun cepat. Ada yang mengatakan Nabi nampak belakang dinding, belakang tembok tu, nampak apa yang dia orang duk bincang, dengar apa yang dia orang bincang. Nabi bangun. Lalu ketika itu juga mereka berkelompok sallallahu alaihi wasallam ni, batu ni nak longgok, nak apa ni, lenyek Nabi. Kemudian naik ke atas bumbung dan campakkan ke atas kepalanya, kepala Nabi SAW, biar pecah kepalanya. Lalu berkatalah orang yang paling celaka di kalangan mereka itu Amr bin Jahash. Ditulis Melayu ni silap baca pula. Amr bin Jahash ni Yahudi lah, geng-geng dia orang ni. Ni kepala masam orang kata ni, yang sanggup buat benda tu. Aku pergi ambil batu tu, kan? Tapi Salam bin Mashkam ini Yahudi juga, tapi dia nasihat, jangan, kau jangan buat lah. Kalau kau buat pun Muhammad tahu punya, walaupun kita rahsia-rahsia belakang dinding, Muhammad akan tahu punya. Dia ni agak pendeta sikit, agama Yahudi juga. Dia kata jangan. Aku tahu Muhammad akan dapat tahu, akan ada berita sampai pada dia, walaupun kau belakang-belakang punya rahsia. Jangan kamu lakukan, demi Allah dia pasti akan diberitahu tentang rancangan kamu ini. Tindakan itu bererti membatalkan perjanjian antara kita dengannya. Habis kita tak boleh duduk Madinah. Malang mereka tetap, waktu kata tak boleh, inilah peluang ni, Nabi bukan tahu, campak je batu, kan? Dia nak buat juga. Rasulullah SAW lantas baginda segera bangun. Bila Jibril suruh bangun, Nabi terus bangun dengan, orang kata bangun celapak bangun. Dia orang kata apa? Celapak bangun. Bangun tergesa-gesa. Gitu kan. Orang Kedah celapak bangun. Dia bangun terus, terkejut. Sahabat pun tak perasan Nabi bangun. Tapi dia orang target batu tu atas kepala Nabi je. Tak target lah Abu Bakar, Umarnya. Dan beredar terus, Nabi keluar dan Nabi balik Madinah. Para sahabat mengikori baginda dari belakang sambil berkata, kami tak perasan engkau telah bangun. Tengok-tengok Nabi dah tak ada, baru dia orang beredar. Baginda pun beritahu sahabat tentang rancangan jahat Yahudi tadi. Tak berapa lama setelah itu Rasulullah SAW mengutuskan Muhammad bin Maslamah. Siapa dia Muhammad bin Maslamah? Dia adalah orang Madinah, orang kaum Aus, Madinah, Ansar. Dilahirkan 31 tahun sebelum hijrah Nabi. Maksud jarak umur dia dengan Nabi lebih kurang 20 tahun, 23 tahun. Jarak umur dia muda lah. Dan dia antara orang Islam yang terawal di Madinah, yang masuk Islam dengan Mus'ab bin Umair. Tu dia punya banyak nama ni, ingat ke tak tahu? Kau ingat nah? Kan? Mus'ab bin Umair ni duta Nabi dari Mekah, hantar pergi mengajar Quran di Madinah. Jadi ramai orang awal masuk Islam. Antaranya Muhammad bin Maslamah masuk Islam dengan dia. As'ad bin Zararah masuk Islam. Ni semua kepala-kepala ketua-ketua kabilah. As'ad bin Zararah masuk Islam. Sa'ad bin Mu'ad masuk Islam. Ni kepala ketua-ketua ni, orang awal masuk. Sebelum Nabi datang Madinah lagi dia orang masuk Islam. Ini orang yang setia dengan Nabi SAW. Maka Nabi hantar Muhammad bin Maslamah ke Bani Nadir, beritahu mereka arahan Nabi. Nabi arah apa? Mesti keluar daripada sini, dah terputus perjanjian, batal perjanjian kita, perjanjian aman di Madinah,
piagam Madinah, batal. Mesti kena keluar. Tak boleh duduk lagi dah, dihalau, buang daerah, bukan daerah lagi, buang negara. Dari Madinah, dan jangan menjirani aku lagi, jangan duduk sini, jangan duduk dekat-dekat, mesti keluar jauh daripada Madinah. Aku berikan tempoh 10 hari kepada kamu untuk siap keluar. Barang siapa yang aku temui masih berada di sini, selepas tempoh itu akan kupancung leher. Peranglah. Tengok Nabi berlembut di awalnya, tapi bila dah sampai masa bertegas dan akan bertindak selayaknya kepada orang yang khianat ni. Orang Yahudi sudah tak ada pilihan melainkan terpaksa keluar. Jadi waktu nak keluar tu, datanglah si munafik tadi, Abdullah bin Ubay bin Salul. Kawan saya dia ceramah, dia selalu tambah Abdullah bin Ubay bin Salul bin Bahlul, tambah tu kan. Dia datang, dia kata kau jangan keluar. Dia pergi kepada orang Yahudi, jangan takut, jangan takut, kami benteng kau, kami ada beratus orang ni, kami boleh lawan dengan Muhammad, jangan risau, jangan keluar, stay duduk sini. Dia nak pengaruh orang Yahudi Bani Nadir, jangan keluar. Tapi Yahudi ni dah tak senang duduk, dah takut, penakut dengan dia orang kan, diancamnya tu dah tak senang duduk. Orang Yahudi sudah tidak ada pilihan lain melainkan terpaksa keluar. Dalam tempoh berapa hari lalu itu, mereka habiskan masa dengan nak bawa barang banyak-banyak. Tapi Nabi bagi syarat. Akan tapi kedua-dua orang ketua orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul, telah mengutuskan utusan supaya memberitahu mereka dengan kata, jangan keluar, kami lawan, kami tolong, kami bantu. Suruh lawan dengan Muhammad. Dia tahu kalau Yahudi keluar, rugi dia, tak dapatlah habuan bulanan. Dia suruh stay dulu, adalah habuan dia. Orang kata apa? Pau dia tu kan, cara dia ambil duit tu. Jangan kamu keluar dari rumah kamu, kerana bersamaku ada 2,000 orang. Kononnya mana ada 2,000 pun. Dia pun menipu juga. Dia kata aku ada 2,000 orang, boleh jadi benteng kau, jangan keluar. Yang akan masuk bersama-sama ke dalam kubu kamu, serta sanggup mati mempertahankan kamu. Orang Yahudi Bani Nadir, dia pujuk dia orang ni. Kalau kamu dihalau keluar, sudah tentu kami akan keluar bersama kamu. Wah, tunjuk setia dia tu. Dan kami tidak akan tunduk taat kepada siapa jua kamu selama-lamanya. Kononnya. Dan kalau kamu diperangi, sudah tentu kami akan membela kamu, dan kamu juga akan dibantu oleh Bani Quraidah. Yahudi dah lagi tu, walaupun jauh tu, dia orang boleh tolong. Dan sekutunya kamu daripada kaum Ghatafan. Ghatafan ni orang Arab. Orang Arab yang ada segeng lah, seangkatan dengan Yahudi ni kan. Dan dengan jaminan itu, orang Yahudi mula tenang sikit, yakin. Macam tak jadi pula. Tadi nak sangat nak keluar lah, jadi tak jadi pula. Lalu mereka pun tekad untuk menentang, macam tak jadi pergi, tak pergi keluar. Ketua mereka Huyai bin Akhtab sangat percaya dengan janji yang disampaikan oleh ketua munafik, kepala munafik itu. Lantaran itu dia mengutus utusan kepada Rasulullah SAW, memberitahu, kami tidak akan keluar dari kampung halaman kami, buatlah apa yang kamu nak buat. Oh, kononnya dia berani lah. Okey, apa tindakan Nabi? Bukan Nabi pengecut, bukan takut. Nabi apa tindaknya? Ternyata bahawa suasana mulai menjadi getir kepada orang-orang Islam. Keterlibatan mereka berkonfrontasi dengan musuh mereka pada saat-saat yang sangat getir dalam mereka. Orang Islam lagi semangat, para sahabat lagi naik semangat, cepat-cepat ya Rasulullah, nak pergi cepat ni, nak perang nampak ya. Yang baik anjing Arab, Yahudi apa ni, munafik tadi ni, semuanya sedang memerhati ke arah mereka. Orang-orang Yahudi Bani Nadir pula juga tidak kurang memilih kekuatan yang sukar untuk digambarkan bahawa mereka akan menyerah kalah begitu saja. Tak, dia tak terbayang kata nak kalah gitu je. Keputusan untuk berperang dengan mereka tentunya mengambil risiko yang tidak diingini. Akan tetapi keadaan yang terjadi dalam tragedi Bi'r Ma'unah. Bi'r Ma'unah nama tempat, Bi'ru tu perigi. Dulu kampung-kampung dia ikut perigi, satu perigi tu perigi apa? Perigi Ma'unah, kampung perigi Ma'unah, kampung perigi Raji', kampung perigi ni perigi tu kan. Sebab nak jumpa perigi air bukan senang kan. Dan sebelumnya lebih menjadikan orang Islam berwaspada. Jadi sahabat-sahabat ni hati-hati dah. Memanglah mereka semangat nak pergi, tapi bersiap sedia. Baru je berlaku Bi'r Ma'unah,
terbunuh 70 orang. Bi'rul Raji' yang kita cerita 10 orang. Terhadap jenayah pembunuhan dan pengkhianatan yang mula mengancam kumpulan dan individu mereka. Tekad mereka untuk menuntut bela terhadap para penjenayah itu mula bertambah. Bertolak dari sinilah maka mereka membuat keputusan untuk memerangi Yahudi Bani Nadir. Orang Islam semangat, apa jadi pun jadilah, macam nak mempertahankan Islam dengan sungguh-sungguh. Setelah Yahudi Bani Nadir sendiri cuba untuk membunuh Nabi Muhammad dalam peristiwa tadi, walau apapun keputusan yang bakal terjadi, apa nak jadi jadilah. Melampau sangat Yahudi sampai merancang nak baling batu pada Nabi SAW tadi ni, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Apabila Rasulullah SAW menerima jawapan yang diberikan oleh Huyai bin Akhtab, baginda maksudnya Huyai kata, kamu nak buat apa buat, kami takkan keluar. Nabi bertakbir, Allahu Akbar, naikkan semangat para sahabat untuk bersama pergi perang, dan diikuti oleh para sahabat. Kemudian baginda bingkas bangun untuk menghadap kaum Yahudi tersebut. Dilantiknya Ibnu Ummi Maktum untuk memangku jawatan di Madinah Al-Munawwarah. Jadi Nabi bila nak keluar Madinah mesti ada pemangku. Waktu ni Nabi lantik Abdullah bin Ummi Maktum. Dia ni buta. Nabi lantik dia jadi pemerintah Madinah, pemangku. Kenapa? Kerana kesalehannya, dan dia sentiasa mendapat panduan daripada Jibril AS. Maksudnya dapat panduan daripada Allah. Dia buat tindakan apa, seolah tindakan tu memang dah ditunjukkan. Jadi Abdullah bin Ummi Maktum walaupun buta, dia diberi kepercayaan oleh Nabi jaga Madinah. Nabi keluar pergi ke Bani Nadir, jaga urusan Madinah, pemangku. Dengan segera baginda berangkat menuju kepada mereka. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah memegang bendera perang. Apabila sampai ke kampung halaman Yahudi itu, baginda menjalankan tindakan pengepungan. Nabi kepung keliling. Dia tak besar sangat kampung dia. Dia kampung tak pasti pula. Tapi Yahudi tu ada 1,500 orang lebih kurang je. Yang bersama Nabi tak pasti berapa. Mungkin ada sebut nanti kot. Yahudi Bani Nadir berlindung dengan kubu-kubu mereka. Dia kampung, semua orang Yahudi sistem dia macam tu. Macam duk ada sekarang, dia buat apa, tembok wall tu kan. Daripada dulu. Dia kalau kampung dia buat tembok tinggi. Kan? Takut. Sampai dia pas dulu tembok tu ada pengawal. Zaman dululah. Tapi sekarang ni kamera jelah. Duk pantau gini je. Kamera dia punya teknologi tinggi kan. Tanya kat Su kita pergi kan. Dia boleh zoom sampai ke dalam rumah orang Arab tu. Nak tukar baju ke apa dia boleh nampak. Kan? Punya hebat. Dan dia boleh tahu budak-budak kadang-kadang yalah orang yang Palestin ni dia orang kadang nak baling bom pergi sebelah sana, tapi tak ada orang Yahudi dekat-dekat tu. Jadi cara dia tak boleh pergi dekat je sehari tentera dia datang tembak terus. Tak boleh dekat, dia kena jarak beberapa ratus meter daripada tembok, tak boleh datang dekat. Tembok kat sini ni masih tanah Palestin. Orang Palestin tak boleh dekat, dia kata 200 meter kot, 100 meter 200 meter tak boleh dekat. Kalau main dekat dia tembak terus, tak bagi warning dah, tembak kan. Jadi budak-budak ni dinding, maksudnya sampai dinding. Jadi dia buat macam tu kat kamera. Kata nak ambil bola kononnya, pergi ambil bola dia baling bom sebelah. Jadi itulah cara dia orang yang boleh buat kan. Tapi tak ada kemudaratan pun, kena bom sebelah dinding tembok tu pun tak ada orang pun sana kan. Jadi tembok tu daripada dulu sampai sekarang. Dari atas kubu itu mereka melontarkan, Yahudi Bani Nadir berlindung dalam kubu mereka. Di atas kubu itu mereka melontarkan anak panah dan batu ke arah tentera Islam. Pada awalnya mereka perang juga. Pokok-pokok kurma dan kebun-kebun mereka menjadi faktor pembantu yang memperketatkan lagi pertahanan mereka. Jadi pokok kurma di luar tu jadi pelindung. Lantaran itu Rasulullah SAW memerintahkan supaya dipotong dan dibakar pokok itu. Jadi macam terganggu sikit Nabi nak serang. Jadi potong pokok, tebang pokok kan. Bagi ada tunggul saja boleh berlindung belakang tunggulnya. Dalam hal ini Hasan Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu tukang syair. Dia ni pandai buat syair Arab.
sehingga dia puji-puji Nabi SAW, buat kasidah-kasidah baca dalam masjid. Mula Sayyidina Umar tak tahu. Sayyidina Umar kata, apa ni kau nak baca syair-syair berlagu-lagu dalam masjid ni, bernasyid-nasyid dalam masjid? Sayyidina Umar tegur dia, marah dia. Sayyidina Abu Hurairah datang. Iaitu Hasan kata, wahai Abu Hurairah, betul tak kau cerita kat Umar, aku dah buat depan orang yang lebih baik daripada Umar? Maksudnya depan Nabi. Abu Hurairah, apa ni, Sayyidina Umar kata, wahai Abu Hurairah, betul tak? Betul, dia dah baca depan Nabi. Nabi tak marah pun. Kalau macam tu janganlah. Sila aku minta maaf, engkau baca. Diberikan sampai zaman Sayyidina Umar jadi khalifah. Sayyidina Umar buat, kalau kita ni pentas khas, tempat khas untuk dia buat syair, buat kasidah dulu kat situ. Depan, sah depan tu, sebelah mimbar tempat imam sembahyang, buat satu tempat khas untuk dia melantunkan syair, qasidah, puji-pujian kepada Nabi SAW. Sehingga Nabi doakan Sayyidina Hasan bin Thabit, Allahumma ayyidhu biruhil qudus, ya Allah, bantulah dia dengan kekuatan Jibril alaihissalam. Sampai macam tu kan? Jadi nak baca qasidah dalam masjid, nak bernasyid dalam masjid, tak dilarang. Tengok kandungan tu lah. Kalau kandungannya kandungan yang bukan-bukan, tak boleh lah. Kalau kandungannya puji Allah, puji agama, Quran, Rasulullah SAW, doa-doa, zikir, tapi dalam bentuk lagu, qasidah, bernasyid, silakan kan? Dibolehkan. Jadi Hasan bin Sabit buat syair ni, dia datangkan terjemahan lah. Lemah sudah pejuang Bani Lu'ay tu Yahudi tadi ni, dek marak api berterbangan di Buwairah, mungkin nama tempat di kawasan dekat tu. Buwairah adalah nama kebun kurma milik Bani Nadir. Berkaitan tindakan Rasulullah SAW, Allah berfirman, ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa biiznillahi waliyukhziyal fasiqin. Mana-mana jua pohon kurma kepunyaan musuh yang kamu tebang, atau kurma biarkan tegak berdiri seperti keadaannya yang asal, maka yang demikian adalah dengan izin Allah. Kerana ia hendak memberi kemenangan kepada orang mukmin, dan kerana ia hendak menimpa kehinaan kepada orang-orang fasik. Jadi pokok-pokok ni kita pergi kampung orang, tak boleh kita sewenang-wenang tebang kebun orang. Pokok yang berbuah ni tak boleh. Kebun orang, tanah orang, mana boleh kita pergi ceroboh macam tu? Berdosa dari sudut Islam pun. Bukan dari sudut undang-undang, memanglah ada undang salah kan, pun tak boleh kan. Semua kecuali waktu ni, waktu perang, buat benda semua hukum itu terangkat. Sebab misi untuk menang pada musuh tu lagi besar, walaupun terpaksa potong, walaupun terpaksa bakar pokok-pokok yang berbuah, tanah orang punya, tak apa, kerana misi perang tu Allah izinkan. Tak pastilah ketika bila, tapi berkaitan dengan peristiwa tu lah. Peristiwa tu mungkin juga waktu dalam peperangan tu juga, kerana itu sebagai jawapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas tindakan Nabi buat. Allah kata, Allah izin, kamu nak potong ke, nak tak potong ke, Allah dah izinkan. Orang Yahudi Bani Quraidah meminggir diri daripada mereka, sementara Abdullah bin Ubay tadi, Yahudi ketua munafik tadi, dan sekutunya dari Bani Ghatafan mengkhianati mereka dan tidak datang pun. Tadi kami semangat kan, kami tolong, jangan lari, kami ada 1000 gini kekuatan. Satu muka seorang pun tak nampak kan. Munafik, orang munafik mana nak betulnya, seorang pun tak ada. Mengkhianati, bukan dia khianat Nabi je, dia khianat Yahudi juga. Itu orang munafik, tak ada baiknya. Ke sini pun dia menipu, ke sana pun dia menipu. Tidak ada seorang pun yang berusaha untuk memberikan pertolongan kepada mereka, sama ada membawa kebaikan atau menghindarkan keburukan daripada Yahudi tadi ini. Oleh kerana itu Allah menyamakan kisah mereka dengan satu perbandingan seperti dalam firman, kamathali syaitan, ni surah Hasyri juga. Mereka tu macam puak syaitannya. Kamathali syaitan idh qala al-insanu kfur falamma kafar qala inni bari'um minka inni akhafullah rabbal alamin. Allah cerita dia orang punya Yahudi ni waktu awal, jangan takut, kami tolong, kau buat je, lawan yang Muhammad ni, kami bantu sekian.
Tapi bila dia jadi sungguh, dia tak datang, tak muncul pun. Macam syaitan. Syaitan di dunia, jangan risaulah, engkau buat aku tolong. Engkau buat ni mesti betul punya lah, mesti bagus punya. Kan, kau tinggal sembahyang tak ada apa-apa pun. Tengok orang tinggal sembahyang boleh makan, boleh kaya, boleh dapat harta lagi banyak apa. Kan? Lagi banyak masa dia lebih untung. Buat apa nak tutup aurat ni? Tak tutup aurat pun boleh hidup je, dia orang kaya berniaga. Telanjang pakai gini-gini pun boleh kaya. Kan? Apa nak takut? Islam tak betul pun. Kami tolong kau gitunya. Janji kat dunia. Di akhirat bila Allah bakar api neraka, oh dah. Dia orang punya pasal lah. Ni Allah kata ni. Sikap munafik dengan orang Yahudi itu sama seperti sikap syaitan ketika ia berkata pada manusia dulu kat dunia duk bisik ni. Berlakulah kau buat ginilah kafir ke apa sebagainya. Setelah orang itu berlaku kafir, kufur dan dah dikenakan azab, berkatalah syaitan, dah ke akhirat dah kena azab, sesungguhnya aku akan adalah berlepas diri daripadamu, aku tak bertanggungjawab. Engkau sendiri yang kafir, bukan aku paksa engkau. Dia kata, engkau yang suruh kami apa? Suruh sujud pada berhala apa segala. Tak, kami suruh je, engkau yang beria-ria buat. Pula. Kerana sebenarnya aku pun takut Allah. Syaitan kata. Tuhan yang menguasai seluruh alam. Ni kena beringat. Kan, tak ada siapa nak bela kita ketika dicampak dalam neraka. Nak tolong tak ada langsung. Yang sebaik-baik penolong hanya Allah je lah. Islam yang bantu kita. Allah, Rasulullah, syafaat Nabi juga yang bantu kita. Pengepungan ini tidak mengambil masa lama. Ia hanya berlangsung selama 6 malam saja. Duk kepung. Dia orang hanya campak anak panah. Nabi bersembunyi belakang pokok kurma, tak kenal anak panah. 6 malam, bayangkan 6 malam duk kepung kat kebun kurma ni. Sahabat Nabi duk kat kebun je lah, dia orang duk dalam benteng. Dikatakan bahawa ianya berlangsung selama 15 malam. Ini qil. Ada pandangan mengatakan sampai 15. Ini khilaf lah, pandangan 6 atau 15. Akhirnya Allah mencampakkan rasa gerun, takut pada musuh. Justru mereka pun mengaku kalah serta sedia untuk menyerah diri. Dah dia orang tengok yang kata tadi nak tolong, nak main tentera 1000 orang, seekor pun tak datang. Akhirnya surrender je lah. Dah nak keluar cari makan, tak boleh dah, kurma duduk luar tembok. Nabi duduk kat kebun kurma, nak ambil makan kurma pun tak boleh. Makanan dalam makin habis. Kan? Jadi akhirnya buat utusan campak senjata. Mereka menghantar utusan berjumpa Nabi SAW untuk beritahu kesediaan mereka keluar dari Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah SAW bersetuju membenarkan mereka turun dari kubu mereka dengan syarat mereka hendak keluar semuanya sekali, termasuk anak pinak mereka, dan mereka boleh bawa semua harta benda yang terdaya ditanggung oleh unta seekor je. Senjata tak boleh. Yang nak boleh bawa barang macam mana pun, yang boleh load atas satu ekor unta dah cukup. Tak boleh nak bawa 5 ekor unta untuk satu orang, tak boleh. Seekor unta jalan, yang lebih tinggal, tak boleh bawa banyak barang. Dan bekalan untuk mereka lari keluar aja. Kan? Itulah denda kepada si pengkhianat. Harta mereka disita semua. Harta mereka disita, tinggalkan. Dia boleh guna untuk satu tu je, dan barang lain tak boleh bawa. Senjata tak boleh. Atas barang belakang unta tu tak boleh masuk senjata. Pedang pun tak boleh bawa. Kemudian mereka pun turun dari kubu dan memusnahkan rumah mereka. Dia pun tak sanggup. Rumah diambil oleh orang Islam, dia roboh sendiri rumah dia dengan tangan mereka sendiri. Ni puak Yahudi dendam. Sampai sekarang ni dia suruh orang Palestin meroboh rumah sendiri. Kan? Di adalah perkampungan tempat-tempat Palestin tu. So dia orang roboh rumah sendiri. Kalau tidak, jentera Yahudi pergi roboh, dia kena bayar. Pelik lah. Dia nak ambil tanah tu, dia suruh tuan rumah roboh sendiri. Kalau tak, kena bayar. Dengan tujuan hendak membawa bersama pintu-pintu dan tingkap-tingkap. Tujuan dia roboh nak ambil pintu-pintu dia orang mahal. Nak bawa pintu, tingkap, nak bawa atas belakang unta dia ni. Malah sebahagian daripada mereka ada yang bawa tiang-tiang dan palang bumbung rumah. Kemudian mereka membawa wanita-wanita dan kanak-kanak yang ditonggangkan di atas 600 ekor unta. Jadi barang seekor unta, yang lain orang-orang lah. Kebanyakan mereka serta orang-orang kenamaan seperti Huyai bin Akhtab dan Salam bin Abi Huqaid
berpindah ke Khaybar. Masih ada. Ini mungkin Yahudi, tak salah saya, ini Yahudi terakhir selain daripada Khaybar. Khaybar itu di luar Madinah. Ni Yahudi dalam Madinah dah last Nadir, tak salah saya. Khaybar di luar Madinah, lebih kurang dalam beberapa puluh kilometer daripada sempadan Madinah. Jadi itulah perkampungan Yahudi yang paling besar. Sekarang masih ada tembok dia tu. Tembok dia kesan lah, masih ada, masih utuh lagi. Tapi tak ada orang duduk dah, kosong tu kan. Itulah yang geramnya. Kesan Rasulullah habis roboh. Rumah Nabi dia nak roboh. Rumah Yahudi duk biar gitu je, tak roboh-roboh pun. Kononnya kesan sejarah. Lah pelik lah pula. Yang kesan Nabi, orang nak pergi cinta Nabi, tengok macam mana, tak mau nak tinggalkan, roboh habis semua. Perigi-perigi yang Nabi du pun dia tutup habis semua. Tak bagi orang masuk tengok pun, tak bagi orang ambil air pun. Banyak perigi Nabi yang Nabi ludah, yang Nabi doakan masih hidup, masih banyak air bersih sampai hari ni. 1000 tahun dah, 1400 tahun lebih dah, kan, masih hidup. Tapi mereka tutup-tutup, tak bagi orang nampak, kan. Bi'ru Uthman contohnya, masih dia orang guna pam, saluran pam tu besar tu, air keluar non stop tu, pam 434, enjin ni dah panas tutup, buka enjin ni pula pam lagi, 24 jam jalan, alirkan ke kebun-kebun dia orang, tak kering-kering, kan. Dulu perigi di Madinah ni semua airnya busuk, dia bertakung kecil sikit, jadi dia orang tak cedok, tak guna dia bertakung busuk. Ada yang tak boleh buat minum, nak kena tapis suling cara dia orang dulu dengan batu-batu baru boleh minum. Bila cerita pada ni, ya Rasulullah, itu ada perigi lama buruk dah tak ada air. Nabi kata pergi ambil air dia. Ataupun kadang-kadang Nabi ambil air lain, wuduk, Nabi kumur luah dalam tu, tuang dalam perigi, membuak-buak naik air. Ini mukjizat Nabi SAW. Sampai hari ni masih ada. Depan Masjid Quba ada satu perigi, saya lupa pula namanya, ya Allah. Di perkampungan tempat Nabi mula-mula sampai Madinah hijrah tu, Nabi duduk kat kampung tu, kat kebun kurma tu. Sehingga sekarang ni dinamakan Masjid Mustazal, tempat Nabi minta berlindung, berehat di bawah pokok. Jadi dia orang buatlah kecil je, lebih kurang 4 segi ni je, buat tempat. Sekarang ni buat dengan kayu kurma apa semua. Kita pergi, sempatlah hari tu pergi masuk semayang, kan. Dia buat cantik. Dari situ tepi tu ada perigi, macam tu juga dia pam tu, ya Allah, punya laju keluar air, tak berhenti dia pam tu, mengalir ke kebun dia orang ni. Dan kita tadah minum sedapnya air, lebih baik daripada air mineral kita ni, kan. Jadi begitulah pergi tadi zaman mana ni, Bani Ghatfan. Masyaallah, punya syok cerita, tak ingat tak mana dah. Kedak tangan duk tang ni, ni nampak lah kat mana berhenti. Ni dah macam ni dua tangan muka surat apa? 344. Oh, pindah ke Khaybar. Sekumpulan lagi ada yang berpindah ke Syam. Jadi ada yang Khaybar dekat sikit, ada yang terus pergi ke Syam, Syria. 2 orang lelaki dari kalangan mereka masuk Islam, iaitu Yamin bin Amru dan Sa'ad bin Wahab, Abu Sa'ad bin Wahab. Lalu mereka bebas memiliki semua harta benda. Dia masuk Islam, jadi dia boleh ambil benda dalam tu. Nabi izin kan dia masuk Islam, yang lain tak nak. Ada juga 2 orang, saya pun tak tahu lagi, baru tahu ni. 2 orang yang masuk Islam, Nabi bagi balik, ambil balik harta dia orang. Rasulullah SAW merampas senjata-senjata Bani Nadir dan menguasai tanah kampung situ. Rumah dan harta benda yang mereka tinggalkan, kuantiti senjata yang mereka tinggalkan merangkumi 50 baju besi, 50 topi besi, 340 bilah pedang. Kesemua harta benda Bani Nadir, tanah dan rumah mereka dimiliki khusus oleh Nabi SAW. Terserah kepada baginda bagaimana hendak menguruskannya. Jadi harta rampasan perang, jadi harta rampasan. Kita nama harta rampasan perang Melayu kita, satu istilah tu je. Sedangkan harta rampasan perang ni dalam istilah agama ada 2 nama. Satu ghanimah, yang kedua fai. Tak, ada sikit. Ghanimah setelah berlaku perang betul. Berlaku perang, musuh dah mati, tamat perang, yang ditinggal itu nama ghanimah. Yang tu mesti bagi pada Nabi 1/5.
daripada semua yang terkumpul. Tapi Nabi bukan guna untuk kaya dia. Dia pun balik bagi pula orang miskin dan sebagainya. Yang lain baru di 4/5 tu baru dibahagikan ahli perang ni, apa ni, tentera-tentera. Adapun fai, benda yang tak jadi perang atau baru nak mula perang tak jadi, batal. Lepas tu musuh tinggal macam ni. Macam ni. Kira tak jadi perang besar lagi ni. Nabi tak serang lagi. Baru dia orang acah-acah paling anak panah je. Musuh baling, Rasulullah tak serang lagi. Tapi akhirnya mereka surrender dan keluar gitu. Maksudnya tinggalkan peperangan. Tak berlaku perang besar pun, tak ada sama mati pun. Jadi harta yang fai ni mesti semua 100% longgut pada Nabi. Tak boleh 1/5 lagi. Bukan 1/5, mesti 100%. Tapi Nabi tak pernah lah bertindak untuk individu. Kita kalau dapat 100%, hooray aku seorang lah, kan? Siapa bodek dapat. Nabi tak. Pun Nabi pulangkan balik kepada tentera Islam, orang miskin dan sebagainya. Tapi hak Nabi lah nak bagi, nak banyak mana. Tak boleh nak bagi sama banyak. Nak bagi kepada orang ni lebih, orang ni kurang, yang ni sikit, dan terpulang pada Nabi SAW. Tapi Nabi bertindak dengan sangat adil. Baginda tidak mengambil 1/5 daripada, ni dikira ghanimah juga, berlaku perang. Saya ingat fai ni 1/5 daripadanya, kerana Allah Ta'ala menjadikan harta itu semuanya adalah milik ni fai, jadi fai, bukan ghanimah. Nabi, Allah bagi 100% pada Nabi SAW. Tidak siapa juga di kalangan umat Islam yang menuntut harta benda tersebut, sama ada kuda-kuda perang ataupun kenderaan-kenderaannya. Kemudian Rasulullah SAW membahagikan harta benda tersebut di kalangan orang muhajirin secara khusus. Akan tetapi Abu Dujanah dan Sahal bin Hanif turut mendapat habuan daripada pemberian itu, walaupun mereka orang Ansar, kerana kefakiran mereka. Sebab apa Nabi utamakan muhajirin? Sebab dia orang miskin, tak ada harta, datang daripada Mekah, mana bawa duit-duit ni. Zaman kita boleh cocok dinding ni kan. Kad cocok dinding keluar duit. Zaman dulu nak transfer macam mana? Kambing tak bawa tinggal kat Mekah, walaupun ada di kalangan mereka orang kaya raya di Mekah, tapi dah hijrah ke Madinah bawa sekelai sepinggang je lah. Miskin dah kat Madinah. Jadi Nabi bagi harta tanah ni, kebun ni, demikian. Ya, orang munafik, kata Abdullah bin Abbas, Nabi tak pernah bertindak bunuh ke, hukum ke dan sebagainya. Sebab apa? Sebab bila Nabi bertindak kepada orang munafik, orang yang tak Islam, dia bukan tahu munafik tak munafik, kan? Orang kafir nampak Muhammad bunuh orang Islam sendiri, Muhammad hukum orang Islam sendiri. Dia tak tahu kata dia orang tu munafik, sebab munafik benda rahsia. Kadang-kadang orang Islam pun tak kenal dia orang tu munafik. Jadi dia orang berfikir, kenapa Nabi serang bunuh orang ni? Ni sahabat juga. Orang yang tak tahu, kan? Jadi Nabi tak bertindak apa-apa pun pada orang munafik, biar mati macam tu je. Maksudnya dia hidup bersama orang Islam juga. Baginda menggunakan harta itu untuk membiayai perbelanjaan keluarganya selama setahun. Dan yang lebih daripada itu, seperti senjata, kuda, keldai dijadikan simpanan untuk kelengkapan perang akan datang, perang-perang nanti. Perangan Bani Nadir berlaku pada Rabi'ul Awal. Ini dia. Rabi'ul Awal bersamaan Ogos 635 Masihi. Mana hijrah tersebut? 4 hijrah tu, tahun 4 hijrah. Ya betul lah, 4 hijrah. Keseluruhan surah Al-Hashri diturunkan oleh Allah Ta'ala adalah berkaitan dengan perang Bani Nadir ini. Surah Al-Hashri, dalamnya Allah mengisahkan bagaimana terjadinya pengusiran orang Yahudi serta mendedahkan tembelang orang-orang munafik. Allah juga menerangkan hukum tentang fai ni, yang tadi ni, 100% untuk Nabi, serta memuji orang-orang muhajirin dan ansar. Allah juga menerangkan keharusan memotong pokok dan membakarnya di bumi musuh demi kemaslahatan perang. Tapi kalau tempat lain tak boleh, maksudnya tanah orang tak boleh, kecuali tanah yang katalah tanah tu tanah orang lain. Orang lain main menanam pokok, tuan tanah lah berhak nak potong tak potong, kan? Orang lain ceroboh tanah dia, pi buat tu buat ni, buat rumah lah apa segalanya, tuan tanah berhak untuk robohkan rumah, potong pokok dia, pokok yang ditanam oleh penceroboh. Begitu juga kerajaan, tanah kerajaan. Kalau kerajaan nak ambil tindakan roboh ke potong pokok tu, dia berhak
sebab bukan asal tanah orang, tu tanah hak kerajaan, tak boleh kecuali dengan izin. Seperti yang berlaku kita lah. Dalamnya Allah mengisahkan tadi serta memuji orang Muhajirin Ansar. Allah juga menerangkan keharusan potong pokok dan membakarnya di bumi musuh demi kemaslahatan peperangan. Ianya bukan bermaksud melakukan kerosakan di muka bumi dengan potong pokok tadi. Jadi antara perkara fasad fil ard, Allah kata wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, jangan kamu merosakkan muka bumi setelah islah, setelah baik, pokok alam dah baik, kau nak rosak lagi pula. Jadi orang duk tebang, kata tak ada pembalakan, tak ada balak, tak tahu balak datang penuh rumah, kan, bawa dihanyut banjir segalanya. Ini merosak alam, sehingga inilah akibatnya, merosak alam semesta. Dan tufsidu di sini, merosakkan alam ni bukanlah semata-mata tebang pokok, korek sana korek sini, bom sana bom sini semata-mata, termasuk juga dengan maksiat, dosa. Ini juga merosak alam. Ialah dengan banyaknya maksiat Allah turun bencana rosak alam. Puncanya engkau punya maksiat, setempat punya maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Allah berpesan kepada orang-orang yang beriman supaya sentiasa bertakwa, menyiapkan bekalan untuk akhirat. Jadi para sahabat orang Ansar dapat sikit je bahagian daripada harta rampasan tadi. Orang Muhajirin dapat banyak, mereka tak pernah iri hati. Oh, kenapa ni dia orang lebih, kami tak ada pun. Sebab orang Madinah tahu mereka dah ada semua kebun, dia orang Madinah, tanah dia. Kecuali orang miskin tadi, Abu Dujana dengan Sahal bin Hanif, dia orang Madinah, tapi Nabi bagi juga bahagian sebab dia memang orang miskin. Allah menyudahi surah ini dengan memuji dirinya sendiri dan menerangkan nama-nama dan sifatnya yang terpuji. Seperti tu, apa tu, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian. Tu sifat nama-nama Allah tu kan. Nama Allah tu di penghujung surah Al-Hasyri inilah. Tentang surah Al-Hasyri, Ibn Abbas berkata, katakanlah ia adalah surah An-Nadir. Boleh Ibn Abbas menamakan surah Al-Hasyri dengan surah An-Nadir kerana peristiwa Yahudi Bani Nadir, tapi lebih popular kita guna surah Al-Hasyri. Hasyri mana pengumpulan mahsyar. Kekuasaan orang Islam semakin kuat di Madinah. Orang-orang munafik mula menyorok daripada menyatakan penentangan. Tak berani dah, munafik tak berani tunjuk muka dah, tak berani tunjuk tembelang dia. Dengan kekuatan yang diperoleh itu, Rasulullah SAW mampu untuk membendung kerakusan orang Arab lain yang telah meyakini orang Islam selepas perang Uhud, membunuh pendakwah yang dikirimkan oleh Rasulullah dalam dua peristiwa tadi, perang Bi'ru Ma'unah dengan perang Raji'. Kan? Sehingga kan keberanian mereka sampai ke tahap mereka bercecah-cecah untuk menyerang kota Madinah. Maksudnya orang yang dulu berani nak serang Madinah, jadi tak berani dah mula gerun. Sebelum Nabi SAW mengambil tindakan mengajar para petualang itu, munafik tadi, laporan perisikan Madinah sampai kepadanya menyatakan tentang orang-orang Badui dan orang Arab Bani Muharib, Bani Tha'labah dari Ghatfan. Ni semua dalam kabilah Ghatfan tadi ni, yang bersekongkol dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Kononnya mereka nak sokong Yahudi Bani Nadir tadi ni, tapi tak datang pun. Yang telah mengumpulkan kekuatan mereka, lantas dengan segera Nabi keluar menunjukkan kekuatannya di Najd, serta menimbulkan rasa gerun di hati orang Badui yang kasar itu, dengan tujuan mereka tidak berani lagi mengulangi kerja jahat yang mereka lakukan terhadap orang Islam. Lantaran itu semua orang Arab yang melampau dan berkeras sangat hendak melancar serang. Apabila mendengar kedatangan tentera Islam, maka mereka pun mengambil langkah berwaspada. Tak beranilah, jadi tak berani, serta lari naik ke puncak bukit. Begitulah cara tentera Islam menggertak kabilah-kabilah yang khianat, serta menimbulkan perasaan takut kepada diri mereka. Setelah itu tentera Islam pulang ke Madinah. Pulang nak balik daripada Bani Nadir tu, ada dengar Pak Arab sana Barat Badui yang sekongkol dengan Pak Yahudi ni dah mula rancang macam-macam ni. Dia orang kononnya serang, dia orang dah lari letang perang. Tentera Islam pergilah, tapi tak jadi perang pun dalam perjalanan tu. Penulis sejarah
Peperangan dan sirah menyebut berkaitan hal ini bahawa ada perang tertentu yang membabitkan tentera Islam di bumi Najd pada bulan Rabiul Awal Jamadil Awal pada tahun 4 Hijrah. Rabiul Akhir Jamadil Awal 4 Hijrah. Mereka dinamakan sebagai perang Zatul Riqaq. Zatul Riqaq ni. Jadi yang serang sampai ke Najd tadi ni Zatul Riqaq. Zatul Riqaq ni satu perangan yang sangat menyedihkan. Yang pergi sahabat-sahabat banyak jalan kaki, sedangkan perjalanan jauh. Dia orang sanggup pergi. Tujuan nak gertak musuh sana. Tidak, musuh sana macam nak kumpul, nak serang sekali lagi. Nampak Nabi buat pada Yahudi ni, dia orang macam rasa kuat, nak kumpul orang yang Arab luar-luar ni, nak serang Madinah. Jadi sahabat pergi Zatul Riqaq. Riqaq tak salah saya ni buruk, pakaian buruk, kain-kain buruk. Zatul Riqaq yang ada pakaian buruk. Kenapa? Sahabat jalan, ada yang jalan kaki, kuda tak cukup, unta tak cukup, bergilir. Engkau naik kuda, aku jalan kaki. Gilir macam tu. Jadi dalam perjalanan tu ada sahabat-sahabat yang kasut dah haus, tapak tu. Dah terkoyak-koyak rabak tapak kasut. Jalan jauh. Sehingga kaki dia orang berdarah kena batu pasir. Jalan kaki tengah padang pasir, batu, mana boleh kan. Berdarah, dia orang ambil kain buruk, balut kaki, buat kasut. Sampai macam tu Zatul Riqaq. Tapi pergi tak jadi perang, balik kan? Musuh dah lari lentang bukang. Itu Zatul Riqaq. Tengok pengorbanan sahabat, Masya Allah. Sebab tu Nabi layak, Nabi kata, sahabatku yang derma sebelah biji tamar, pahalanya lebih besar daripada orang kemudian yang derma emas sebesar gunung Uhud. Kita kalau boleh gelang dia sedekah untuk masjid pun, hebatnya orang ni kan, sedekah gelang ni besar ni kan, hebat, emas gelang ni. Kalau besar gunung Uhud pun derma emas sebesar gunung Uhud, derma fi sabilillah, tak sama nilai dengan sahabat walaupun dia orang ni sekadar derma dia separuh biji tamar. Kenapa? Tengoklah pengorbanan dia orang. Sanggup diri sakit tak apa, yang penting Islam, yang penting Allah, yang penting Rasulullah. Kita mana fikir, kalau pergi ni anak siapa nak jaga, nanti payahlah ni, rumah siapa nak jaga, ni fikir kereta siapa nak cuci, pula dah fikir kereta nak cuci pula kan. Fikir kita punya harta, kita punya, memanglah jauhnya kata orang lain, saya sendiri tu kan. Kalau semangatnya usahanya perang, cuba ajak nantilah orang lain lah pergi dulu kan. Kita ni nanti nak kuliah tak ada orang ni je alasan. Aduh, memang jauhlah pengorbanan kita ni, kedil sangat. Walau bagaimanapun kita bacalah kemuliaan mereka, kehebatan mereka. Mudah-mudahan kita tak sama dengan dia orang pun, jadi orang yang sayang dia orang pun dah cukup dah tu, boleh dah tu, alhamdulillah. Baca sehingga kita sayang, hormat dia orang, hebatnya dia orang, alhamdulillah. Jangan tak ambil tahu langsung. Dia orang korban macam tu, engkau tak ambil tahu langsung kan. Contoh mak ayah punya korban nak bagi kita masuk universiti ni kan. Orang kerja kampung kan, susah payah himpun duit, gadai kerbau, gadai jual kerbau kan. Dulu dia himpun tali pun jual kat orang, nak ambil duit, nak bagi anak pergi Mesir lah apa semuanya. Balik berjaya tak ingat, tak kenang susah payah mak ayah. Ni derhaka punya anak ni. Kena ambil tahulah, dengarlah, tahulah cerita ayah tu dulu susah macam ni, ingat sikit. Kau tak boleh buat, tak boleh balas balik pun, kau hanya ambil tahu kisah susah payah dia orang tu. Itu dah jasa besar juga. Ni macam tu juga kita dengan Nabi. Dia orang punya pengorbanan, kita senang-senang dapat Islam. Ni pula kita tak ambil tahu pula hal dia orang. Ini orang yang boleh kata derhaka lah, tak mau ambil tahu hal sirah Nabi SAW. Sejarah Nabi tak ambil tahu langsung, tak baca langsung. Derhakanya kalau ibu pada anak, pada ibu, anak derhaka pada ibu kan. Kita seolah derhaka pada Rasulullah SAW, tak ambil tahu pengorbanan ni, sampai berdarah kaki ni sahabat-sahabat. Balik ada yang kakinya turun luka sampai ke tapak kaki, sampai seluruhnya, tak boleh jalan lah kan. Ni Zatul Riqaq. Tujuan apa? Nak naikkan nama Islam sehingga Islam tu sampai pada kita. Niat dia orang, Masya Allah. Sebab tu kita juga kena ada usaha pengorbanan. Cara kita lah, kita tak mampu nak korban dia orang sampai koyak kaki ni. Sekurangnya kita korban, beli buku, ajak anak kita baca kan.
dapat rekod macam ni kita sebarkan supaya orang tahu. Korban sikit lah duit WhatsApp kita, kan? Korban sikit lah masa datang kuliah, sikit je pengorbanan pun tak apalah, Allah bayar dengan nilai cinta kita kepada mereka-mereka ni, sahabat Nabi SAW ni. Itu pun tak nak, kan? Lebih layan sejuk ni Ustaz, ketilam sedap, bantai sedap ni, tidur dulu sekejap lagi nak bangun masak. Oh fikir makan, tidur, makan, tidur. Benda tu nak jadi tai, kan? Nak jadi tai ya pun, bukan nak datang pahala besar lebih macam ni pun. Ini lagi besar pahalanya. Datang kuliah, Masya Allah, korbankan, sebar, ajak kawan, cerita pada orang, sembang, menanamkan cinta. Kerana cinta ni satu amalan yang besar, di akhirat boleh selamat daripada api neraka. Kalau tak ada cinta, seolah rosak iman. Nabi bila cerita tentang sahabat Ansar, Nabi kata siapa yang cinta pada Ansar, cinta pada aku, tanda dia cinta aku. Siapa yang cinta pada aku, Allah cinta pada dia. Siapa yang tak suka Ansar, benci, tanda dia benci aku. Benci aku, Allah murka. So, kita tak baca, tak ambil tahu, tak kenal, tak cinta, kita baca lah. Walaupun pengorbanan dia orang kita memang surrender, tak mampu nak buat ni, tapi kita ambil tahu pengorbanan yang hebat dia orang ni. Itu perang Dhatul Riqaq. Tentang terjadinya perang di sepanjang tempoh tersebut memang tidak diragui lagi. Sememangnya suasana Madinah itu memungkinkan terjadi perang ini. Musim perang Badar yang dijanjikan oleh Abu Sufyan ketika beredar meninggalkan Uhud telah semakin hampir. Kalau dikosongkan kota Madinah, padahal orang-orang Arab Badui, maksudnya ni macam ni, apa ayat dia sebut ni, perang Badar tahun 2 Hijrah, Badar pertama. Lepas tu tahun 3 berlaku perang Uhud. Ingat ni soalan periksa ni. Kan? Tahun 3 berlaku perang Uhud. Dalam perang Uhud selesai, Abu Sufyan janji, kita baru seri satu sama. Badar kau menang, Uhud kami menang, seri. Kita lawan sekali lagi di Badar tahun depan, supaya nak tentu siapa menang. Sebelum sampai bulan perang Badar yang dijanjikan setahun selepas Uhud tu, tahun 4, berlaku perang ni. Jadi kalau Nabi tak halau orang-orang Arab Badui ni tadi ni, Zatul Riqaq semua tadi kan, tak halau, tak tunjuk hebat, nanti dia orang ni pergi Badar, sahabat-sahabat nak pergi Badar, kosong Madinah, Puak Nur ambil kesempatan datang serang, kan? Jadi Nabi kata tak boleh bagi muka, kita kena tunjuk, serang sana, serang sini, supaya mereka gerun, jadi takut, supaya mereka sampai perang Badar, kita keluar pergi Badar, kosong Madinah, dia orang tak berani dah nak datang. Gitu. Itu politik Nabi SAW. Tunjukkan kekuatan supaya musuh takut, gerun. Itu caranya. Kalau kosong Madinah nak pergi Badar yang kedua tahun 4 Hijrah. Badar yang kedua. Tapi sebenarnya apa jadi pada Badar kedua tu? Musuh yang tak datang, orang Mekah tak berani datang. Dah tengok, dengan Yahudi Bani Nadir pun dia orang boleh halau gitu je. Dengan Arab Badui yang jauh di sana pun boleh menggerunkan dia orang, lentang pukang lari. Jadi orang Mekah dah rasa tak berani datang. Nabi datang ke Badar, tapi kelompok kecil, hanya beberapa puluh orang je bersama Nabi. Tapi tunggu kat Badar, musuh tak datang. Nabi balik dengan keuntungan yang besar. Perang Badar yang kedua. Jadi Badar ada 2 kali. Badar tahun 2 Hijrah, itu namanya Badar besar, Badar Kubra tahun 2 Hijrah. Yang janji nak jumpa sekali lagi untuk menentukan menang setelah seri itu, iaitu Badar juga, situ juga, tapi tahun 4, itu Badar kecil dia sebut, Badar Sughra, kecil, ya? Sebelum Badar Kubra tu, di antara-antara tu, dia ada dekat tahun 4 Hijrah. Justru adalah semestinya golongan Badui dan Arab itu dilumpuhkan kekuatan mereka serta dihalang kejahatan mereka terlebih dahulu sebelum tentera Islam keluar mengharungi perangan besar Badar yang bakal dijanjikan ni, yang dijangka tercetus. Tetapi untuk dikatakan bahawa perang yang dipimpin oleh Rasulullah SAW pada bulan Rabiul Awal dan Jamadil Awal itu sebagai perang Dhatul Riqaq adalah tidak benar. Dia kata, ada penangan yang mengatakan macam tu.
Ini kerana perangan Zatul Riqa' turut disertai oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu. Sebab Abu Musa dan Abu Hurairah datang 5 tahun terakhir, berarti tahun 5 Hijrah. Jadi dia orang bincang Zatul Riqa' ni berlaku bila? Ni. Ada yang mengatakan masa sebelum Badar yang kedua 4 Hijrah, selepas Nadir ni, waktu celah-celah tu. Jadi pandangan ulama lain berkata, tak, bukan waktu tu. Zatul Riqa' ni lain, tahun 5 Hijrah 6 Hijrah tu. Kan? Yang ni serang-serang tu tak nama Zatul Riqa'. Zatul Riqa' yang pecah kaki tadi ni, yang kain buruk balut kaki tadi ni. Tak, tu waktu lain. Sebab dalam tu ada Abu Hurairah, Abu Musa Asy'ari. Abu Hurairah datang Madinah tahun 5 Hijrah. Dia sempat hidup dengan Nabi sebelum Nabi wafat 5 tahun je. Daripada 5 Hijrah sampai 10 Nabi wafat. Kalau dia orang ni kata Zatul Riqa' 4 Hijrah, berarti macam mana Abu Hurairah boleh ada dalam tu? Kan? Jadi ini khilaf. Zatul Riqa' tu berlaku bila? Ni dia kata. Abu Musa Asy'ari pun ada. Abu Musa Asy'ari pun akhir datang. Sedangkan Abu Hurairah masuk Islam beberapa hari sahaja sebelum perang Khaybar. Perang Khaybar 5 Hijrah. Begitu juga Abu Musa Asy'ari menyertai Rasulullah SAW semasa perang Khaybar. Justru ternyatalah bahawa perangan Zatul Riqa' itu berlaku selepas perang Khaybar. Okey, itu. Ini hujah dia. Yang membuktikan bahawa perang itu berlaku selepas tahun 4 Hijrah, Khaybar 5, iaitu kerana Nabi SAW melakukan sembahyang khauf dalam peperangan ini, sedangkan solat khauf mula disyariatkan semasa dalam perang Usfan. Dalam hal ini tidak ada khilaf bahawa perang Usfan terjadi selepas perang Khandaq. Tu dia kait nak tahu tahun bila. Sementara perang Khandaq pula berlaku pada penghujung 5 Hijrah. Jadi kesimpulannya senang kita kata, Zatul Riqa' ni berlaku pada tahun bukan 4 Hijrah tadi. Yang tadi serang-serang tak dinamakan Zatul Riqa'. Yang Zatul Riqa' ni datang daripada Madinah. Yang dalam Zatul Riqa' tu ada seorang sahabat namanya Jabir bin Abdullah yang miskin. Dia ada unta lambat, unta dia slow. Sampai orang dah pecut sampai sana, kena tunggu dia pula datang, kedek. Kan? Sampai Nabi tepuk belakang unta dia. Dia kata, Rasulullah, maaflah unta aku lambat. Unta tua lah, lambat nak jalan. Maka Nabi tepuk belakang dia, doakan keberkatan. Unta dia jadi laju pecut, lebih laju pada orang lain tadi. Kan? Balik sampai Madinah, Nabi nak beli, tawar dia, boleh tak engkau jual kat aku? Ya Rasulullah, unta ni dah tua, takkan kau nak beli? Tak apalah, aku bagi free je. Nabi kata tak. Nabi bagi duit juga, dan dia hantar unta ke rumah Nabi. Tadi dia hantar rumah Nabi, Nabi pun suruh ambil balik unta tu. Nabi hadiah balik. Jadi sengaja Nabi buat seolah macam nak sedekah, tapi nak nama sedekah tu tak jadi sedekah lah, macam jual beli, bagi dia untung percuma aje. Mula beli bagi duit 1000 dirham contohnya, bagi duit. Dia hantar unta ke Nabi, Nabi hadiah balik unta. Hadiah. Kan? Tak nampaklah sedekah sangat, nampak macam jual beli dan hadiah. Maka dia untung, dapat unta dan dapat duit tu pula. Dihadiahkan oleh Nabi SAW. Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, tamat di situ, akan datang masuklah perang Badar yang kedua, yang kita kata sebagai penentu daripada seri satu sama tu, kata Abu Sufyan. Jadi penentunya pada kedua, sebenarnya tak jadi pun perang. Ceritanya ringkasnya, tak jadi perang, Nabi datang, tiba-tiba musuh tak datang. Tapi apa yang berlaku, sahabat pun tak rugi. Datang walaupun tak jadi perang, tapi mereka dah bawa bekalan kan, kurma apa semua, nak buat bekalan perang, tapi tak jadi perang. Jadi kurma tu buat bisnes, jual dengan orang tempatan, jual beli, dapat untung banyak. Balik dari perang, untung kekayaan. Sebab tu Allah cerita dalam surah Ali Imran tentang Nabi kata hasbunallahu wa ni'mal wakil, tentang ayat ni lah. Yang kita kata suruh jadikan bacaan amalan pagi malam 70 kali. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. 70 pagi, 70 malam sebelum tidur. Kan? Kenapa? Kerana Nabi sebelum keluar perang Badar, para sahabat pun waktu tu dah rasa macam letih lah, baru perang ni, letih, ada cedera lagi dan sebagainya.
Jadi macam berat nak pergi. Maka Nabi bangun, wallahi kalau aku seorang pun aku akan pergi. Dah janji dengan orang kafir kan, nak perang Badar. Kalau seorang pun aku pergi. Nabi bangun, barulah orang lain bangun. Nabi sambil mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan Nabi kata itu yang dibaca oleh Nabi Ibrahim ketika sebelum campak dalam api sehingga Nabi Ibrahim selamat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Lepas itu pergi-pergi, rupanya musuh tak datang, balik dengan bisnes untung pula. Jadi kata para ulama, seolah hikmah mujarrab daripada hasbunallah wa ni'mal wakil, kalau orang nak buat jahat kat kita, dengki kat kita, nak kacau ke apa sebagainya, nak menakutkan kita, amal banyak-banyak. Kalau lagi berat ancaman orang, musuh tu dia asyik kacau kita sampai tak senang, tidur pun tak boleh, rumah tak aman, baca berat sikit 450 kali. Buat bila? Tengah malam. Yang ni istimewa, ni khas. 450 kali. Duduk atas sejadah tengah malam, setelah sembahyang 2 rakaat tengah malam, duduk baca hasbunallah sambil doa, ya Allah bentenglah aku dari kejahatan orang, kembalikan jahat orang pada orang tuannya. Dia buat dengki kita, biar benda tu balik ke dia. Seperti sahabat, musuh buat dengki tapi musuh tak datang, tak jadi buat, dapat nama buruk pada musuh, para sahabat dapat untung pula, bisnes untung. Dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, musuh nak buat jahat, jahat balik ke dia, kita dapat untung. DCA sihir boleh jadi, boleh baca itu. Kalau kita rasa banyak orang dengki kita ni, nak buat jahat kat kita, amalkan 450 kali. Saya ijazahkan diamalkan untuk semua, seperti mana kita dapat daripada guru-guru saya lah. Sebut qabiltul ijazah, saya terima ijazah. Jadi insya-Allah amalkan benda tu. Kalau dalam hal biasa, tak ada kes besar lah, tak ada kes besar-besar ni, kita buat 70 pagi, 70 sebelum tidur. Kalau tengok kes lah, kalau sekali buat dah cukup. Kalau rasa tak boleh, tak tenang, malam ni buat, esok buat lagi. Semuanya yang 40 ni tengah malam, setelah time tahajud kita lah, ambil masa. Setelah sembahyang sunat hajat 2 rakaat, doa minta ni, baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Pak Atis direct, jangan selang campur-campur dah. 450 ni sekaligus 1 sampai 450. Tamat tu baru doa minta benteng diri. Bukan kita minta Allah turun balak ke orang tu, tak. Kita minta benteng kita daripada kejahatan orang dan kembali balik kejahatan. Kalau dia buat jahat, balik pada dia sendiri. Kan? Balik pada dia sendiri. Kita Allah selamatkan. InsyaAllah mujarrab. InsyaAllah mujarrab. Wallahu ta'ala alam. Nanti kita tanda sambung pada perangan Badar kedua. Jadi hasbunallah yang kita tadi turun ketika peristiwa Badar kedua ni. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Oh, sejuk membeku. Insya-Allah. Daripada luar pun dah sejuk. Aircon dalam lagi tambah. Ya betul. Ya betul. Jadi orang Yahudi sampai kiamat dia tak akan berbaik-baik dengan orang Islam. Habis tu dia baik dengan Emirates, UAE, dengan mana negara lain, kan? Semua tu fulus punya pasal. Dia orang dapat nampak untung keduniaan, seolah Yahudi ni boleh dijinakkan, kononnya dia orang nampak macam tu, padahal tak. Tengoklah UAE nanti akan dirosakkan oleh puak Yahudi ni. Tak tahu apa dia nak buat. Palestin dulu macam tu juga. Layan orang Yahudi masuk, kita bagi dia tempat, kita jaga dia baik-baik. Dia orang peringkat awal dia baik. Lepas itu sikit-sikit dia bawa lagi ramai, dia mula rampas. UAE pun akan jadi macam tu. Mungkin tu jangkaan ilmu kerdil saya lah, ilmu cetek saya ni, tu jangkaan. Wallahu alam betul tak betul, tapi nampak pada Palestin dulu pun macam tu. Masuk, makin ramai dia bagi. Masuk buat perjanjian, semuanya kerana fulus lah, kerana dunia. Ada habuan dunia, dapat projek ke, dapat apa benda ke, kekayaan apa, dia bagi kan? Bukan tak tahu benda tu. Dalam Islam dah tahu dia orang ni musuh, bawa kepada bencana. Macam kita juga tahu rasuah tu dosa, dan balak tebang ni merosakkan tanah air, tapi tetap jalan juga benda tu semua sebab
keduniaan, rasuahnya, wang habuannya, macam-macam. Itulah naudzubillah, bila tamak dengan dunia itu kan jadi dia tak penting kebahagiaan, yang penting food pocket dia kan. Wal'iyadzubillah. Beku kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fi Allahumma barik lana fi hadzal yawm wa barik lana fi jam'ina hadza wa barik lana fi qira'atina hadhihi waj'alhu hujjatan lana la 'alaina waj'alhu syafi'an lana yawmal qiyamati ya 'aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum innakum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.